Shalom. 平安， Selamat pagi. 弟兄姐妹们早上好， Selamat datang dalam ibadah gabungan Minggu Keluarga hari ini. 欢迎你们来到今天的联合崇拜。 Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Imlek. 过几天我们刚过春节， Kami ingin sama-sama mengucapkan 我们要向大家一起说：新春蒙恩，恩上加恩，利上加利，主恩满溢。 Gongsi. 恭喜！ Baik, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. 这时刻我们要以感恩的心来敬拜神，让我们安静我们的心。 Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. 我们的帮助是在乎依靠造天地之耶和华的名，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，便为有福。看啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyembah Dia. 亲爱的弟兄姐妹，我们要来到神的面前，我们要来敬拜他， Karena hanya Dia yang layak untuk disembah. 因为只有他是配的。 Semua mahkota dunia akan kulepaskan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang melemah.
benar Engkau layak untuk disembah. 是的，主，你是配的，我们敬拜。 Ini kami keluarga-keluarga yang datang ke tempat-Mu saat ini. 这是我们每个家庭来到神你的面前， Kami datang bersama-sama untuk menyembah Engkau. 我们一起来敬拜你。 Biarlah Bapa, apa yang akan kami dengar hari ini 但愿我们所听的 akan menjadi berkat bagi keluarga kami 可以成为我们家人的祝福， dan dapat memberkati semua orang yang di sekitar kami juga. 也可以成为我们周边的祝福。 Inilah Tuhan anak-anak kami. 主啊，这是我们的孩子， Kami siap untuk memuji nama-Mu. 我们预备好来赞美你， Kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们预备好来聆听神你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉主耶稣基督名求， kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. 我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Sekarang ya. Kongsi, kongsi. 新年蒙恩，主恩无穷。什么？恭喜恭喜，新年快乐，身体健康，万事如意，恭喜延恭喜年有余，上帝祝福你。 Kongsi-kongsi Taja, ya Tuhan memberkati kita semuanya. Di sini ada angpau loh. Oh, 谢谢什么？ ini angpau, cepat 谢谢什么？ 快长大。 ini dalamnya ada apa ya? Aku mau buka ah. Belum boleh dibuka dong. Oh. Semua, aku penasaran. Sebenarnya kongsi itu artinya apa ya? Oh, Bukan, kongsi artinya selamat. Oh. iya, itu kongsi itu bisa artikan itu selamat. Tetapi kongsi itu jika tulisan dulu itu mempunyai makna yang lebih dalam lagi. Coba kita melihat. Kita melihat di layar ada kongsi, ya, yang sekarang kita tulisan itu seperti ini. Tetapi dahulu, ya, kongsi itu kongnya itu beda. Ini asalnya seperti ini. Kita melihat, ya, yang di ya, kita melihat, ya, di sini kita di sebelah yang pertama itu kita melihat itu adalah jantung. Ya, kita bilang itu hati, ya, itu. Dan di atas huruf yang sebelah sini, di atas itu kita melihat ada dua tangan. Dua tangan itu artinya bersama-sama. Bersama-sama itu ada kekuatan. Jadi dua huruf ini bersama-sama dan hati digabung jadi satu itu ya adalah cinghui, dihormati artinya. Ya. Si, dan si ini tanya si itu artinya apa? Mungkin kita semua bisa katakan. Si itu apa? Suka cita, bersama-sama. Suka cita. Dan di dalam sinyen ini kita bersama-sama kongsi, berarti kita sama. Saya dan Anda, kita semua menikmati anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita bersama-sama suka cita. Oh, semua. Jadi kongsi itu bisa berarti dengan sepenuh hormat bersuka cita dong? Iya betul, pinter ya. Semu,
Jadi kongsi itu bukan cuma soal angpau ya? Iya. Jadi angpau itu apa artinya ya? Kita kalau dapat angpau kita sangat sukacita ya. Angpau itu boleh kita artikan yaitu berkat. Juga bisa berarti memberi ya. Di dalam kehidupan kalau kita memilih angpau itu semua kita sangat sukacita. Tetapi lebih berarti ya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Itu angpau yang terbesar itu apa? Yaitu keselamatan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan pada kita semua. Ya, kita sungguh bersyukur kita memilih Tuhan di dalam keluarga kita. Semua. Jadi pas malam Imlek, malam sebelum Imlek kan kita makan-makan sama anggota keluarga. Oh, itu namanya Sacap Megita ya. Kita semua sudah makan bersama-sama. Ya, kita waktu makan bersama-sama tentu kita menikmati kebersamaannya. Ada satu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena anugerah Tuhan menyertai di keluarga kita masing-masing. Semua kalau di gereja bagaimana? Oh, di gereja kita memiliki satu iman yang sama. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya. Di dalam gereja kita dibentuk. Gereja kita bersama-sama melayani. Di gereja kita ada satu kebersamaan yang di dalam Tuhan. Karena kita sudah mengalami iman kita pada Yesus, yaitu kasih sayang yang kita bersama-sama sandar pada Dia. Jadi kita di dalam keluarga kita dibentuk, ya kita saling mengasihi dan kita saling menjagain, kita tumbuh bersama-sama di dalam iman yang kita percaya pada Tuhan. Mengerti? Semua. Jadi kongsi di gereja bisa berarti dengan penuh hormat dan bersukacita atas anugerah Tuhan ya? Betul. Kenal gak? Mengerti? Coba sekali lagi. Apa yang dikatakan? Kongsi di gereja artinya dengan sepenuh hormat bersukacita atas anugerah Tuhan. Amin. Semua. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk kasih dan anugerahnya. 我们要一起来赞美神，因他的恩典。 Kata kongsi bukan hanya menjadi sebuah tradisi, tapi menjadi sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. 恭喜不仅仅是一个传统，但是可以成为我们表达神爱的词。 Kita akan belajar lagu ini. 我们一起来学习这首诗歌。 Dalam kasih kami diberkati, keluarga seiman yang sehati, saling mengasihi, mengampuni, menguatkan dan selalu berbagi. Dalam kasih kami diberkati, keluarga seiman yang sehati, saling mengasihi, mengampuni, menguatkan dan selalu berbagi. Engkau berkatmu tak hanya harta, namun keselamatan dari Bapa. Di meja kasih firman-Mu madu, warisan manis untuk anak cucu. Bersama-sama. Kongsi-kongsi atas anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu. Tuntun kami agar setiap patuh, jadi murid yang dewasa penuh kongsi. Kongsi-kongsi atas anugerah-Mu, kami hidup karena kasih-Mu. Tuntun kami agar setiap patuh, jadi murid yang dewasa penuh. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini lagi. Sama-sama. Dalam kasih kami diberkati,
Rasanya kita tidak mau berhenti memuji Tuhan. 我们觉得我们不停要赞美我们的神。 Kita sudah duduk dari depan, sekarang kita bangkit berdiri. 我们已经从刚才坐着了，我们一起站立。 Kita tidak mau berhenti memuji Tuhan. 我们不停要来赞美我们的神。 不停赞美你. Lagu ini mungkin baru bagi kita sekalian, tapi sangat mudah, kita akan sama-sama pelajari. 这首诗歌也许对我们来说是一首新歌，但是我们要一起来学习。 来，我们唱。世事称颂你，向你来歌唱，因为神拯救我们伟大的神。我们尊崇你，称颂你生命，口唱诗和你，大声地赞美你。世事称颂你，世事称颂你，向你来歌唱，因你是我们伟大的神。我们尊崇你，称颂你生命，口唱心和你，大声地赞美你，不停赞美你，不停赞美你，大声赞美你，唯有你配得荣耀尊贵权柄。天使是以你，地也是以你，一切所造之物起来赞美你，不停赞美你，不停赞美你，大声赞美你，唯有你配得荣耀尊贵权柄。天使是以你，地也是以你，一切所造之物起来赞美你。来，大家唱。世事称颂你，向你来歌唱，因你是我救我们伟大的神。我们尊崇你，称颂你生命，口唱心和地，大声地赞美你，不停赞美你。不停赞美你，大声赞美你，唯有你配得荣耀尊贵权柄。天使是以你，地也是以你，一切所造之物起来赞美你，来赞美，我赞美赞美，不停赞美。跳舞跳舞，不停跳舞，高举双手，大声赞美你，来赞美，我赞美赞美，不停赞美，跳舞跳舞，不停跳舞，高举双手，大声赞美你，赞美赞美，不停赞美，跳舞跳舞，不停跳舞。双手大声赞美你，我赞美赞美，不停赞美，跳舞跳舞，不
赞美，赞美你。Kita tak mau berhenti memuji Tuhan. 我们仍然要来赞美我们的神， Karena kasih-Nya bagi kita sekalian. 因为他 Ku 对我 tak 们的 akan 爱。 berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Dan bersama, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita sehari-hari. 但愿这首诗歌可以成为我们每日的祷告。 Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. 我们要一起来宣告我们的信仰。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，
我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Dan kita lanjutkan dengan bacaan pertanggapan. 我们一起来齐应经文。 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kami mau hidup saling mengasihi dan saling menghormati sebagai satu keluarga. Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kami mau hidup rukun sebagai satu keluarga yang dipersatukan dan disempurnakan. Dan bersama-sama, kiranya Tuhan memelihara keluarga kami dalam kasih dan persatuan sampai selama-lamanya. Amin. 看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 但愿神的祝福与同在彰显在我们家庭的生活中。爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让。我们愿彼此相爱，与相终入同家一个。 凡你们所做的，都要凭爱心而做。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 我们愿和睦共处，如同一个团结完美的家庭。同颂，愿神眷顾我们的家庭，充满爱与和睦，直到永远。阿门。 Jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Satu pujian yang indah yang mengajak kita untuk satu keluarga boleh saling melayani. 我们要接下来要唱的一首诗歌，就是教导我们在我们的家庭里，我们互相服侍， Juga mengajak kita satu keluarga boleh melayani Tuhan. 也教导我们与我们的家人一起来服侍神。 Biarlah kita menjadikan Tuhan kepala atas keluarga kita. 但愿我们把上帝成为我们一家之主， Keluargaku adalah surgaku. 我的家庭就是我的天堂。 Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup
setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Shalom. 主爱的弟兄姐妹平安， Juga pada adik-adik, teman-teman semua, Shalom. 还有朋友们、小朋友平 Kita 安。 bersyukur pada Tuhan pagi hari ini diberikan kesempatan yang indah kita boleh beribadah gabungan, ibadah keluarga. 感谢神，今天早上赐给我们可以有联合家庭联合崇拜会的机会。 Saya mengucapkan Kyonghi, selamat memasuki tahun baru Imlek, semua sehat sukacita di dalam Tuhan. 恭喜新春愉快、健康快乐！我们要享受在主里面的大家庭。 Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 133, tadi sudah kita baca sebagian di dalam responsoria kita. 我们要翻开诗篇133篇，就是刚才起因经文念了一部分的经文。 Saya bacakan satu kali lagi, hanya ayat 1 dan ayat yang ketiga bagian B saja. 我们只会念第1节和第3节下半节。 Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美！因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Mari kita berdoa sebelum kita memahami ayat-ayat firman Tuhan ini. 在我们还没有明白神的话语之前，我们要同心祷告。 Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan memimpin kami memasuki tahun baru Imlek. 主啊，感谢你带领我们步入了新春。 Kami yang Tuhan kehendaki untuk dilahirkan di dalam budaya tradisi Tionghoa ya Tuhan. Walaupun secara budaya kami mengikuti budaya, tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami boleh mengenal Engkau. 主啊，按照完全是你的旨意、你的计划，我们身为华人，我们在华人的文化氛围中长大，我们有我们传统文化，但是你给我们最大的福气，就是我们可以享受救赎之恩，所以我们也属于你的儿女。 Biarlah di dalam sukacita tradisi budaya yang kami rayakan, Tuhan Engkau tetap Tuhan dan Raja yang kami tinggikan, kami besarkan, dan kami muliakan. 但愿在我们庆祝新春的氛围中，在我们传统文化的蕴含之中，你还是我们在我们生活中做王做主。 Karena kami percaya Tuhanlah Engkau yang memelihara kami, menuntun, memimpin kami menjalani hari-hari kehidupan kami. 因为我们深信，我们的每一天都是有神来保护、照顾、眷顾。 Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami pada saat ini. 求主在这个时刻对我们说话， Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai keluarga dan keluarga besar GMI Immanuel, kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. 使得我们个人作为你的儿女，又是一个大家庭，我们以马内利堂可以真正的明白你的心意。 Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 祷告感恩，是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian, ada dua hal yang sangat penting dan istimewa bagi kita orang Tionghoa. 弟兄姐妹，我们华人有2件事最重要， Ada yang tahu? 有没有人知道？ Mungkin bisa ditampilkan gambarnya, yaitu apa? Saudara, dua hal yang paling penting bagi orang Tionghoa, 对于我们华人来说，2件最重要的事是什么？ makan dan uang. 吃的东西和金钱。 Maka pada setiap perayaan-perayaan yang istimewa sejak kelahiran, acara ulang tahun, acara pernikahan, secara khusus dalam kita merayakan tahun baru selalu ada makan-makan besar dan
pembagian angpao. 所以在所有特殊节日我们庆祝的时候，不管是有人生孩子啊、过生日啊，特别是过春节啊，我们都会一起吃饭这样庆祝，还有发红包。 Dan ketika masuk tahun baru Imlek, orang-orang Tionghoa memberi selamat seperti tadi yang sudah ada semacam drama singkat dikatakan kungsi fa chai begitu ya. 而且在我们华人当中，在互相祝新年的时候，就像刚才的短句，但是我们常常说的是恭喜发财。 Saudara, ini pilihan kata-kata ucapan selamat yang sangat direct sekali, fa chai. 恭喜这个发财呢，就是非常直接的选词。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Artinya semoga di tahun yang baru Anda semakin kaya. 意思就直接的，就是新年里希望你更有钱。 Saya tidak ngerti kenapa tidak ada pilihan kata lain yang lebih halus, yang lebih menyimpan di belakangnya begitu ya. Kenapa harus fa chai langsung Anda kaya? 我不太明白为什么没有用这个更委婉的言语，就是为什么要很直接说发财就是有钱的意思。 Dan semua kata-kata ucapan yang lain juga sama kurang lebih 11-12 yaitu taci tali, ya kan? Nian nian yuwi itu sama artinya. 还有其他的比如说大吉大利、年年有余，也是同样的意义。 Tidak ada ucapan yang misalkan mengatakan semoga Anda lebih bijaksana, semoga Anda lebih baik kehidupannya, tetapi Anda lebih kaya. 就是没有，比如说愿你更加智慧，愿你生活得更美好，没有这些语言，而是要你更有钱，更有钱。 Karena ini berkaitan dengan sejarah perjalanan orang-orang Tionghoa. 这跟我们华人的历史背景有关系。 Karena sejarah ribuan tahun orang-orang Tionghoa baik yang ada di daratan maupun yang tersebar di segala penjuru dunia. 因为几千年来，就是在中国大陆的华人也好，在世界各地分散的华人也好， Mereka hidup di dalam suasana peperangan, kesusahan, kemiskinan, kelaparan, dan perjuangan hidup yang berat. 就是生活在艰辛当中、困难当中，因为战争、饥饿当中、困苦当中。 Sehingga makanan dan uang kekayaan menjadi sebuah obsesi bagi orang-orang Tionghoa. 所以食物和金钱就成为了华人的执念所向往的。 Dan makan dan uang itu adalah wujud nyata dari fu atau berkat keberuntungan dan kebahagiaan. 所以充足的食物，而且富裕或者金钱，就成为了这个福的具体形象。 Ya kita orang Indonesia bilangnya hoki. 像我们说，印尼人常常说福气。 Jadi dari mana asalnya fu ini? Ya nggak tahu, itu terjadi keberuntungan, kita nggak tahu. 很多人问起来，福是什么来历？不知道，只是就是很有运气这样的。 Mungkin selaras dengan alam semesta ini. 也许是宇宙万物愿意我这样有运。 Atau ada juga yang mengatakan ternyata ada dewa yang khusus untuk memberkati ya, namanya Cai Shen Ye. 或者有财神爷，就是他专门来祝福我们，使我们更富裕。 Saudara, tema kita hari ini Tuhan memberkati keluarga yang rukun. 弟兄姐妹，我们今天的主题是上帝赐福和睦的家庭。 Sebelum kita masuk ke dalam tema, perlu dan penting bagi kita memahami apa itu makna berkat dalam perspektif Kristen. 在我们还没有进入思考主题之前，我们要明白这个福在我们基督教视角上是什么明白的。 Berkat dalam perspektif Kristen dari sudut pandang kita bukan sekedar makan dan uang atau harta kekayaan. 在基督化的角度，这个福不单单可以说是食物和金钱。 Alkitab menjelaskan bahwa berkat itu adalah semua bersumber dari Tuhan Allah. 圣经记载说，我们所有的福分，来自于或者源自我们的神。 Di dalam perjanjian lama bahasa Ibrani barak dan perjanjian baru bahasa Yunani makarios, itu berarti berkat, itu berarti segala anugerah kasih karunia Allah yang diberikan kepada makhluk ciptaannya yang ia perkenankan sesuai dengan maksud dan tujuan Allah yang sempurna. 在旧约圣经希伯来文的 barak 和在新约圣经我们希腊文的 makarios，
这个可以翻译为就是一切恩典、一切的福分是神制定于他所喜悦的人。 Jadi dalam bahasa Ibrani barak itu saudara, kemudian diserap menjadi bahasa Arab barakah atau barokah, dan kemudian diserap lagi menjadi bahasa Indonesia menjadi berkah, dan sampai hari ini kita pakai menjadi kata berkat. Itu asalnya saudara. 所以这个 barak 这个词根源于希伯来文，然后被阿拉伯语引用为barak， 然后 barak 又变成了我们的 berkah 和我们基督话说的是 berkat 就是福。 Maka ada satu ayat yang menurut saya paling mewakili definisi dari berkat itu di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17 bagian A. 所以福分是什么？我觉得呢，就是圣经描述的非常好，就在雅各书1章17节。 Apa itu artinya berkat, saudara? 什么是福分？ Ini definisi Alkitab. 这是我们圣经的定义。 Yaitu setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna yang datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang. 福分就是各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。 Jelas di sini sumber dari semua berkat itu adalah Tuhan. 这里很清楚的表明，我们全部福分的来源是我们的上帝。 Dan berkat Tuhan tidak melulu kepada hal-hal kesenangan duniawi yang sementara, saudara. 而且这些恩赐福分呢，不仅仅是这个世俗的东西。 Makan dan uang yang banyak itu adalah sesuatu yang fana dan sementara. 充足的食物、充足的金钱都是很暂时性的。 Betul, makan dan uang bisa membuat kita happy, kita senang. 是的，我们吃得多，钱有很多，能够使我们开心。 Tapi ada saatnya, saudara, jangan lupa. Ada saatnya ketika makan dan uang tidak lagi bisa membuat kita happy. 但一定会有一个时刻，我们要记得这个食物、金钱不能让我们开心了。 Apalagi ketika kita sudah bertambah usia, kita tambah umur, kita baru sadar, bukan? Kita tidak bisa lagi begitu menikmati makan yang banyak. 尤其是我们年纪越大，我们也能意识到我们的食量也不如以前。 Saudara, itu semua adalah sesuatu yang fana dan sementara. 这一切都是暂时的，都是世俗的。 Tetapi berkat Tuhan nilainya kekal, saudara. 但是上帝的福是有永恒意义的。 Maka tadi seperti yang Chang Semu sudah katakan, angpau terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yaitu melalui kedatangan Kristus Yesus dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang sebentar nanti akan kita peringati bersama, dan kuasa kebangkitannya, itulah berkat yang terbesar, yang bernilai kekal, yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. 所以像张师母刚才给我们提醒的，最大的红包我们已经领受到了，就是我们在耶稣基督里的救恩，他降世死在十字架上为我们死，然后要复活升天，就像我们再过一会儿会去纪念的这个他为我们死在十字架上，是最大的救恩。 Saudara, berkat Tuhan juga adalah wujud kehadiran, penyertaan, dan perhatiannya kepada orang-orang yang Dia perkenankan. 神的福分也透过他对他所喜悦的人的保护、照顾、眷顾来显示。 Maka ketika doa berkat yang disampaikan oleh Imam Harun yang dicatat dalam Bilangan pasal yang ke-6, Harun memberkati orang Israel dengan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Tuhan menghadapkan wajahnya. Itu artinya ada penyertaan Tuhan, ada kehadirannya, ada perhatian Tuhan. 所以在民数记第6章记载了亚伦的对以色列民的祝福，就是像现在我们所听的祝福，神以他的荣光光照照耀你，神转向你们，眷顾你们，把一切的福分都赐给他所喜悦的人。 Maka bagi kita umat Allah ketika menghadapi semua situasi baik suka apa atau sekaligus secara khusus duka atau tantangan hidup, kondisi hidup yang begitu berat, ketika makan dan uang tidak bisa lagi menolong kita, ketika Tuhan hadir, Tuhan menghadapkan wajahnya, Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, itu menjadi kekuatan kita. Itu adalah berkat Tuhan yang bernilai kekal.
所以在我们生活中，不管面对什么，特别是生活的风风雨雨，但我们有一个时刻感觉到，不管是金钱还是食物，都救不了我们的时候，只有神的同在、神的陪伴、神的安慰，能够真正给我们喜乐。 Maka ketika Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang kelima mengajarkan tentang berkat Tuhan, apa itu orang-orang yang diberkati Tuhan? Tuhan Yesus sama sekali tidak mengatakan mereka yang kaya, mereka yang tidak pernah merasa lapar, mereka yang selalu happy. Tidak saudara, orang-orang yang diberkati Tuhan, kata Tuhan Yesus dalam ucapan berbahagia, dikatakan berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah mereka orang yang suci hatinya. Kalau ada penyertaan Tuhan, apapun kondisi saudara dan saya, kita disebut orang-orang yang berbahagia. 所以在登山宝训马太福音第5章，主耶稣说起什么叫做有福，什么叫做有福的人的时候，他没有说是富有的人，他没有说是快乐的人，他没有说是吃得多的人，他说有福的人就是虚心的人有福了，哀痛的人有福了，温柔的人有福了。 饥渴慕义的人有福了，连续人的人有福了，清心的人有福了。他没有指一些世俗的福分。 Nah sekarang saudara dan saya sudah punya pemahaman tentang berkat dalam perspektif Kristiani yang lebih baik. 到这个时刻，你和我已经更了解什么叫基督化的有福观念。 Berkat tidak hanya melulu tentang makan dan uang. 福分不仅仅是食物和金钱。 Kalau Tuhan izinkan itu memberkati kita dengan hal-hal material lahiriah, kita bersyukur. 要是神在物质上赐福于我们，我们很感恩。 Tapi bukan itu yang utama. 但这不是最重要的。 Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memberkati keluarga yang rukun. 我们今天要学习的是神如何赐福和睦的家庭。 Tuhan dikatakan firman-Nya tadi di dalam Mazmur 133, Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Pergi kemana saudara? Pergi ke tempat di mana saudara-saudara semua keluarga bisa hidup dengan rukun dalam kesatuan yang harmonis. 刚才我们读的诗篇133篇说，神要命定他的福去哪里，就命定那个福去和睦的家庭，我们弟兄们可以和睦相处。 Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan teman-teman semua, ingat satu hal. Ketika kita hidup di dalam keluarga yang rukun, kita bersatu, disitulah ada berkat Tuhan dicurahkan. 所以弟兄姐妹，包括小朋友、年轻人，你们要记得，在我们和睦同居的时候，神就会命定他的福来临。 Betul, tidak ada keluarga yang ideal, tidak ada keluarga yang sempurna. 是的，没有理想的完美的家庭。 Masing-masing anggota keluarga punya karakter yang berbeda-beda. 每个家庭成员都有不同的性格。 Tetapi karakter, perbedaan, cara pandang, sifat, perilaku itu biarlah tidak membuat keluarga itu pecah. Tetapi ketika kita tetap hidup dalam kesatuan, kita berupaya segenap upaya kita untuk tetap ada di dalam keluarga itu, maka disitulah ada berkat Tuhan yang dicurahkan. 但是所有的性格差异，人性的其他的差异，不使我们分裂，不使我们破碎，而是使我们更是努力争取，我们要合一，就是和睦同居，在那里神会命定他的福来临。 Saudara, Alkitab mencatat ada 3 peristiwa penting yang dimulai dari keluarga. 我们圣经记载说，有3件重要的事是始于家庭。 Yang pertama, 第一， berkat yang Tuhan turunkan kepada manusia pertama kali diberikan Tuhan kepada keluarga. 上帝第一批对人类的福分是赐给家庭的。 Kata Tuhan memberkati manusia dicatat di Alkitab pertama kali, yaitu pada peristiwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. 神赐福于人类，这个句子第一次记载是当神造亚当和夏娃的时候。 Dikatakan ketika diciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberkati mereka, dikatakan seperti itu. 圣经记载说，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，然后他就赐福给他们。 Pertanyaannya, 问题是， berkat apa ini? 这是什么样的福 Ketika 分？ Tuhan baru menciptakan manusia, Tuhan memberkati mereka. Ini berkat apa?
他刚创造人，就赐福他们什么样的福分？ Saya melihat dan beberapa penafsir Alkitab setuju, sepakat berkata, ini sebetulnya adalah peristiwa pemberkatan pernikahan. 我同意几个圣经解说家说的，什么福分呢？就是在结婚典礼上的那个福分。 Karena firman Tuhan setelah dia memberkati laki-laki dan perempuan ini dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. 因为他赐福于这个男和女之后，他的命令就是你要生养众多。 Itu adalah firman nasihat dalam pemberkatan pernikahan. 这就是我们在结婚典礼上的福分。 Jadi saudara bicara mengenai berkat. Berkat pertama yang Tuhan berikan bagi manusia adalah ketika di dalam pemberkatan pernikahan. 所以说起福分，就是神赐给人类第一个福分，是我们在结婚典礼看到的那个家庭之福。 Jadi saudara, melalui ayat ini kita melihat bagaimana pertama-tama Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita melalui keluarga kita masing-masing. 所以首先，神会在我们生活中赐福我们，透过什么？透过自己的家庭。 Di manakah saudara mencari berkat hari ini? 你们现在在哪里寻找福分？ Apakah saudara mencari berkat di tempat usaha pekerjaan saudara? 是否在我们工作场所寻找？ Apakah saudara mencari berkat di dunia maya, di internet? 是否在我网上寻找？ Apakah adik-adik, teman-teman semua mencari berkat Tuhan di sekolah, di tempat Anda kuliah? 是否弟兄姐妹、小朋友们或者学生们在大学里找福分？ Firman Tuhan berkata, nggak perlu jauh-jauh saudara mencari berkat, karena pertama-tama Tuhan memberkati saudara dan saya dimulai dari keluarga. 圣经记载说，你们不需要费力寻找，因为呢，你的福分是由家人、家庭开始。 Dan keluarga seperti apa yang diberkati Tuhan? 什么样的家庭神要赐福？ Seperti tadi sudah saya katakan, keluarga yang bersatu. 就是和睦同居的家庭。 Ketika Tuhan melihat Adam seorang diri, 当上帝看见亚当独自一人的时候， Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. 他就说这个人独自一人不好， Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. 我要创造一个能够协助他的、跟他同等的女人。 Dan dikatakan sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 所以因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。 Tuhan selalu mau mempersatukan. 因为神一直要的是使合一。 Tuhan senang kita hidup di dalam kesatuan. 神喜欢我们在合一里面坐在一起， Tetapi iblis mau memecahkan. 但是撒旦要破坏，要分散。 Iblis mau merusak manusia dan dia akan mulai dari mana saudara? Dari keluarga. 撒旦要破坏人类的时候，他开始从哪里开始？从家庭开始。 Itu sebabnya saudara dan saya harus hati-hati sekali. 所以你和我要谨慎， Mari kita jaga kesatuan, keharmonisan, kerukunan keluarga kita. 我们要一直维护我们家庭的合一，我们家庭的就是我们和睦的同居。 Karena disitulah Tuhan akan memberkati kita. 因为这样神要命定他的福。 Yang kedua saudara, komunikasi atau percakapan yang pertama kali dilakukan antar manusia kepada manusia yang lainnya, itu terjadi dalam konteks keluarga. 第二，人与人之间的沟通，第一次记载的就是在家庭内部。 Ketika Adam pertama kali bertemu dengan Hawa, kalimat pertama yang dikatakan adalah, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. 当亚当第一次见到夏娃的时候，他怎么说呢？他说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。” Saudara, ini adalah percakapan atau rekaman tentang perkataan komunikasi tertua yang pernah dicatat oleh manusia, yaitu ketika Adam pertama kali bicara dengan Hawa. 这是人类彼此之间最早的沟通记录，就是当亚当对夏娃说话的时候。 Dan isi dari percakapan yang pertama ini, saudara, apa? Kalau 内容是什么呢？ saya dan beberapa teolog atau penafsir sepakat ini adalah janji nikah. 我同意几个神学家的解说说，他这个第一个沟通就是结婚承诺。 Inilah tulang dari tulangku
daging dari dagingku. Kalau bahasa sekarang saudara, inilah dia belahan jiwaku. 亚当说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”就是现今的人也许可以说，这是我灵魂的一部分。 Inilah bagian hidupku. 我灵魂的一半，我灵魂的我生命中的一大部分。 Sebagaimana daging dan tulang itu selalu terbalut dan menjadi satu di dalam keadaan suka, senang, sakit, sehat, kita selalu bersama-sama. 就如同这肉包着骨一样，就是不管是悲哀，不管是开心的时候，我们病痛的时候，健康的时候，我们都是永远相依。 Kita dalam kesatuan sehidup semati. 就是我们在合一当中，我们生死在一起。 Jadi saudara, kalimat pertama yang pernah diucapkan manusia itu dalam konteks kesatuan dalam pernikahan keluarga. 所以人类彼此之间说出的第一句话，它的语境是在家庭里发生。 Maka komunikasi di dalam keluarga menjadi sangat penting sekali. 所以呢，在家庭里面沟通很重要。 Bagaimana saudara membangun pola komunikasi yang sehat dan benar di dalam kasih Tuhan. 就是我们如何建立一个健康的沟通模式在神里面。 Kalau ada seseorang berkomunikasi tidak benar dimanapun berada, kita tahu berarti dimulai dari rumah komunikasinya sudah tidak benar. 如果我们看见一个人到处沟通的模式都很不好，那我们就可以总结说，他家里面的沟通模式不好。 Saya pernah ketemu anak-anak bicara kotor, bicara kasar kemana-mana sama teman-temannya. 我遇见过小朋友就对他们的朋友到处说脏话，说不好听的话。 Selidik punya selidik, ternyata orang tuanya sering bicara kotor dan kasar. 原因是什么呢？因为他的父母都说脏话，都说粗暴的话， Atau bahkan orang tuanya tidak peduli apa yang dilakukan oleh anaknya. 甚至父母也不管孩子们怎么做。 Saudara, membangun komunikasi yang baik dalam keluarga itu menjadi sangat penting sekali. 弟兄姐妹，我们建立良好的沟通模式，在家庭里面是很重要的。 Daud bukan seorang ayah yang baik. 大卫不是一个好爸爸， Karena ketika dia mati meninggalkan dunia ini, anak-anaknya saling berebut tahta dan saling membunuh satu dengan yang lainnya. 因为他死去，他离开这个世界的时候，他的孩子们都是争夺王位，互相谋杀。 Salah satu anaknya bernama Adonia dan dicatat oleh Alkitab, selama hidupnya Daud tidak pernah mengajak Adonia bicara atau bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Dan ditanya keadaannya bagaimana, nggak pernah. 圣经记载说，他其中一个孩子叫做阿多尼亚，就是一生没有被大卫关注过，大卫没有问过他一句你最近怎么样，没有跟他沟通过。 Saudara, bangunlah komunikasi yang baik, dimulai dari keluarga. 弟兄姐妹，我们要从家庭开始建立良好的沟通模式。 Karena seorang yang berkomunikasi dengan baik dari keluarga, maka kemanapun dia pergi Tuhan menyertai. Dia akan menjadi orang yang memperkatakan kata-kata kalimat-kalimat berkat. 因为一个人若是他在家庭中他的沟通是建立得很健康，他到处跑的时候也会说出祝福的话、良好的话。 Iblis menghancurkan keluarga Adam dan Hawa itu juga hanya dengan kata-kata, saudara. 撒旦摧毁亚当和夏娃的家庭，也透过言语。 Yang dihancurkan iblis pertama-tama adalah trust, kepercayaan antar satu dengan yang lain. 撒旦第一次要摧毁的就是彼此之间的信任。 Dan yang dihancurkan iblis pertama adalah trust kepada Allah. 他第一次摧毁的就是人类对上帝的信任。 Yang kedua, kepercayaan antar Adam dan Hawa sendiri. 然后就是亚当和夏娃之间的信任。 Maka kalimat pertama setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam berkata kepada Allah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku. 所以人类堕落在最终当中，他说出的第一句话就是：“你所赐给我与我同居的女人，是她把树上的果子给了我，我就吃了。” Saya percaya ton intonasi dari kata-kata ini diucapkan Adam dengan penuh kemarahan, kegeraman, dan kekesalan. 我相信亚当说这句话的时候，他的语调就是他说话充满了恼怒，充满了愤恨，充满了恶毒。 Maka sebuah kalimat pepatah dalam bahasa Inggris berkata, sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most.
所以有一个引言，英语说，有时候啊，伤你伤的最深的就是你最爱的人。 Orang yang paling mencintaimu, itulah orang yang paling melukaimu. 最爱你的人，也能够是伤你伤得最深的人。 Saudara, banyak sekali keluarga-keluarga bertukar percakapan komunikasi dengan kalimat-kalimat yang kasar. 弟兄姐妹，很多基督化家庭在沟通的时候，也说出非常粗暴的话， Kamu, kamu. 都是指责你。 Saudara, mari kita lihat sekarang di hadapan Tuhan, bagaimana perkataan yang kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita, suami, istri, orang tua, dan anak. 我们要在神的指示下，看见在审查一下，我们到底怎么跟我们的配偶、我们的孩子、我们的丈夫、妻子说话。 Apakah kata-kata yang semakin memecah, menjauhkan hubungan, atau kata-kata yang semakin merekat seperti ucapan pada janji nikah? 我们说出的话是否把我们的关系拉得越远，还是拉得越亲近？就像我们结婚的时候说的誓言。 Jangan-jangan saudara ucapan yang merekatkan antara anggota keluarga saudara hanya pernah ucapkan pada waktu janji nikah. 恐怕就是在我们家庭所说的最亲密的话，使我们合一的话，只是在结婚典礼的那个结婚承诺。 Saudara, firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. 哥罗西书3章第8节说：“但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说谎，因你们已经脱去了旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他的主的形象。” Jangan ada lagi kata-kata marah, kotor, saudara, kegeraman, kejahatan, dusta yang keluar dari mulut kita. 不要再说出包含着恼恨、愤怒、恶毒、说谎的话。 Ganti itu manusia lama, ganti itu dengan manusia baru, saudara. 那一些都是旧人，我们要换上新人。 Dan yang pertama diganti adalah kata-kata yang keluar. 我们换上新人的时候，第一个要被取代的就是言语。 Perkatakan kata-kata penuh kasih, kemurahan, kebaikan, kata-kata yang membangun dan memberkati. 我们要说出充满爱心、慈悲、建立人、安慰人、扶持人的话。 Maka ada pepatah bahasa Inggris lagi, ganti kata-kata Anda, itu akan mengganti kehidupan Anda, dunia Anda. 又有一句英语的话说：“你改换你的话语，你就会改换你的世界。” Saudara, sepasang suami istri yang sudah hampir bercerai. 有一对夫妻濒临离婚， Sang istri sudah hopeless, sudah pasrah. 这个妻子感觉没有希望了。 Dia berdoa, dia mengikuti ada KKR Billy Graham. 然后有哥培里的布道会， Lalu di dalam KKR itu dia berdoa, Tuhan selamatkanlah keluargaku. 他参与布道会的时候祷告说：“主啊，求你挽救我的婚姻。” Dan tiba-tiba dia mendengar suara di dalam hatinya, Tuhan berkata, ubah kata-katamu. 然后呢，他突然间好像听到神对他说：“你要改变你的言语。” Dan dia pulang dan dia terus terngiang-ngiang, ubah kata-katamu. 到回家的时候，他也好像一直听见要改变你的言语， Dan dia pun merubah kata-katanya. 他就改变了。 Tadinya dia selalu dengan kata tunjuk, kamu orang yang paling tidak bertanggung jawab, kamu tidak pernah memperhatikan, kamu egois, kamu aneh, kamu gila. 以前他所说出的话就是你总是不负责，你心不在焉，你好自私，你很奇怪，你疯了。 Sekarang dia ganti kata-katanya juga dengan intonasi yang berbeda. 他改变了言语，又改变了他的语调。 Kalau ada sesuatu yang tidak sepakat, dia katakan, saya rasa kita perlu bicarakan hal ini. 如果他不同意的时候，他说：“我想我们需要商量这件事。”
Saya kesulitan kalau kita belum sepakat terhadap hal ini. 我觉得要是我们互相不同意的话，我就感觉不太好。 Yang tadinya kamu, sekarang diganti. Sekarang saya, kita. 以往他就指着语气的说你，现在他说的是我们。 Pasangan ini nggak jadi bercerai, hidup sampai sekarang dalam kerukunan. 这对夫妻不离婚了，他到现在都好好的生存下来，他的婚姻还在。 Saudara, jika kita mau menikmati berkat Tuhan, sukacita, kebahagiaan di dalam hidup kita, maka kita mulailah dengan membangun komunikasi yang sehat, dimulai dari keluarga kita. 要是我们要在生活中享受神的福分、神的恩典、神的眷顾，就是要从我们在家庭建立良好的沟通模式。 Ajak semua anggota keluarga bicara setiap hari. 邀请我们家里的成员一起讲话。 Walaupun kita sibuk, 我们忙碌，对。 kadang-kadang kamar orang tua dan anak hanya bersebelahan, tapi karena kesibukan tidak pernah bicara 有 sepanjang 时 hari. 候孩子和父母的房间只是在隔壁，不过因为忙碌没有沟通。 Kalau saya lewat kamar anak saya, sebelah kamar saya selalu mampir dengan membuka pintu. 我经过我女儿的房间的时候，我会停下，我会开门。 Kamu lagi apa? 你正在做什么呀？ Saudara boleh tanya Ellen. 可以问 Ellen。 Setiap hari kalau saya lewat, saya harus lihat muka dia hari ini, saya harus ngajak dia ngomong, saya buka pintu. Walaupun saya tidak tahu harus bicara apa yang banyak panjang-panjang, saya cuma tanyakan, kamu lagi apa? 我每次经过她的房间，我都会开门看看她正在做什么。也许我也没有什么话语要跟她说，我也不知道要说什么长话，不过我要知道她好不好。 Secara khusus pasangan saudara, suami dan istri atau orang tua, saudara tanyakan keadaannya, apa perasaannya. Saudara bangun komunikasi yang baik. 尤其是我们的伴侣、我们的丈夫、妻子、我们的老人家，我们要知道，要问他的情况，我们要建立良好的关系。 Mulai hari ini saudara ganti kata-kata Anda, ganti intonasi dengan kalimat yang membangun, dan saudara buktikan sendiri ada perubahan besar akan terjadi dalam keluarga saudara dan 从 saya. 今天开始，我们要改换我们的言语，要改换我们的语调，然后呢，我们就可以享受，我们可以见证，是不是我们有这个建设性的沟通，我们是否生活也改变。 Saudara, yang ketiga, yang terakhir, hal yang istimewa yang terjadi dimulai dari keluarga adalah mujizat. Tuhan Yesus mendemonstrasikan mujizat yang pertama pada peristiwa pernikahan di Kana Galilea, Yohanes pasal yang kedua. 最后一点就是什么在家庭发生的，就是神主耶稣第一个的奇迹，就是约翰福音第2章所记载的在迦拿的婚宴。 Saudara, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat pada perjalanan pelayanannya ketika dia memberitakan Injil, ketika dia mengajar berkhotbah di bukit? Dia tidak melakukan mujizat di tempat itu, saudara. Pertama kali dia melakukan mujizat adalah pada peristiwa pernikahan di Kana. 为什么呢？主耶稣不在他服侍的时候，登山宝训的时候，在传福音的时候来行他第一个神迹？为什么他选择在这个迦拿的婚宴行第一次神迹？ Saya percaya ini bukan kebetulan Tuhan memilih tempat secara acak, tapi ada maksud rencana Tuhan yang istimewa. 我相信这不是主耶稣巧合或者偶然的，他是特意选定了要在迦拿的婚宴里面。 Karena keluarga adalah lembaga yang Tuhan bangun secara khusus, saudara, untuk menyatakan kasih Allah di dalam dunia ini. Tetapi ketika keluarga itu hancur, maka pertama-tama yang harus dipulihkan, dikuduskan kembali adalah keluarga. 因为家庭是神在这世界上所设定的第一个神圣的机构，因为被罪破坏了，所以它必须恢复的还是由家庭开始。 Maka adalah istilah dalam bahasa Latin berkata ecclesia domestica. Home is the first church. Keluarga itu adalah gereja atau jemaat Allah yang pertama. 所以呢，有一个拉丁文说，家庭就是第一个教会。我们所在的家庭是我们所谓的教会。 Tuhan menyelamatkan manusia melalui keluarga. 因为上帝救赎人类也透过家庭。 Di dalam peristiwa pernikahan di Kana, saudara, secara singkat ada 3 hal yang dilakukan ketika itu supaya mujizat terjadi di dalam keluarga. 在迦拿的筵席有3件事我们要看，
如何让神的奇迹发生在我们家庭中。 Mujizat itu berarti pekerjaan Allah yang luar biasa. 神迹就是上帝所非凡的，就是极大的作为。 Yang pertama, pastikan saudara kita mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita. 第一，我们要确保邀请主耶稣基督进入我们家庭。 Seperti dikatakan ada perkawinan di Kana Galilea, ibu Yesus ada di situ, dan Yesus dan murid-murid juga diundang dalam pesta perkawinan itu. 圣经记载说，在加利利的迦拿有娶亲的筵席，耶稣的母亲在那里，耶稣和他的门徒也被请去复习。 Pastikan ada Tuhan Yesus di dalam rumah tangga kita, saudara. 要确保邀请耶稣住在我们家庭里。 Bagaimana caranya? 怎么去确保？ Melalui doa dan baca firman setiap hari bersama dengan keluarga. 透过我们与家人每天一起祷告读经。 Ada Tuhan Yesus hadir melalui puji-pujian yang kita bangun mulai dari keluarga kita. 透过我们唱的诗歌，透过我们建立的祭坛，有主耶稣在。 Kalau saudara mau mengalami pekerjaan Allah yang luar biasa dalam keluarga saudara, pastikan Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita. 要是我们要体验经历神在我们家庭伟大的作为，那我们要确保的就是基督进入我们家庭里。 Dan bukan hanya hadir, tapi libatkan Tuhan Yesus di dalam setiap permasalahan situasi yang sedang kita hadapi. 他不单单存在我们家庭中，他也是参与我们家庭的每个各种各样的问题情况。 Seperti Maria, dia mau melibatkan Yesus di dalam masalah yang sedang dihadapi dalam pernikahan itu, yaitu apa? Mereka kehabisan anggur. 就是像玛利亚要邀请耶稣来参与他们所面对的困难，他们所面对的问题，就是他们的酒喝完了。 Dan bukan hanya melibatkan Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, tetapi yang ketiga dan ini yang terpenting saudara, kita harus taat mengikuti apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perkatakan. 不单单是邀请耶稣参与，我们最重要的在第三点，我们要遵行他的旨意。 Seperti Maria berkata kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan dia, dengarkanlah itu, ikutilah dia. 就是像玛利亚对那些佣人说：“他告诉你们什么，你们就做什么。” Dan para pelayan-pelayan persis mentaati, menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, mencedoknya, dan menyajikan kepada pemimpin pesta. 所以呢，这些佣人也遵行玛利亚所嘱咐的，就是听取主耶稣叫他们做的一切事，就是把缸倒满了水，然后把水舀给这个管筵席的。 Dan pemimpin pesta ketika mencicipi berkata, biasanya orang anggur yang baik disajikan paling pertama dan yang kurang baik berikutnya. Tetapi saat ini kualitas anggur sampai saat ini masih yang terbaik. 管筵席的人就便对这个新郎说：“人呐、都是先摆上好酒，当客喝足了，才摆上次的。那你就是把最好的留在后边。” Mujizat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi ketika saudara mengundang Yesus hadir dalam rumah tangga, melibatkan dia dalam segala situasi, dan taat mendengarkan apa yang Tuhan katakan. 神的奇迹就是他伟大的作为会发生在我们家庭中。当我们第一来邀请他进入家庭，然后让他参与我们遇见的每一个境遇。第三，我们要遵守他的旨意。 Kalau semua itu saudara lakukan, maka percayalah saudara alami pekerjaan Tuhan yang luar biasa. 要是我们把这三点都办到，要相信我们可以体验神奇妙的作为。 Saya tutup dengan sebuah kisah seorang bernama David Smallbone yang berasal dari Sydney, Australia. 我要以一个 David Smallbone 的故事来结束这个讲道。 Dia sebetulnya seorang pekerja promotor musik. Artinya kalau ada orang konser-konser artis dari luar negeri datang ke Australia, dialah yang menyelenggarakan itu. David 是一个澳大利亚的音乐推广者，他要是说有外国的歌唱家来悉尼的话，就是他会去料理一些的筹备工作。 Dia orang yang sangat sukses, saudara. Buktinya apa? 他算是一个很成功的人。 Buktinya apa, saudara? 什么证明呢？ Buktinya dia punya 7 anak. 他有7个孩子， Dia sukses, dia kaya sekali. 他又有钱又成功。
Dia sangat mengasihi istrinya, mereka keluarga yang beribadah dan taat kepada Tuhan. 他很爱妻子，他们的家庭是一个基督化家庭。 Tapi suatu ketika terjadi krisis ekonomi yang membuat dia kehabisan, bangkrut, kehabisan semua hartanya, pekerjaan pun hilang, meninggalkan hutang yang banyak. 但有一次因为经济危机，他就破产了，他一切的财产都没在了。 Dan dia jual semua aset-asetnya, membayar hutang-hutangnya, dan dia memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat, Tennessee di Nashville, Amerika Serikat ya. 他把一切的财产都卖光了，然后付了债，他就搬到美国田纳斯州去。 Mereka menyewa sebuah apartemen kecil. Waktu itu situasinya adalah dia baru punya 6 anak yang masih kecil-kecil dan istrinya sedang mengandung anak yang ke-7. 那时候是他有6个孩子，然后妻子正在怀孕第7个。 Apartemen yang kecil mereka sewa di Amerika Serikat, mereka duduk di pojokan, nggak ada kursi, nggak ada interior furnish, nggak ada, saudara, duduk di lantai. 他们就租了一个狭小的空空荡荡的这个公寓，什么家具都没有，他们坐在地板上。 Dan apa yang dilakukan David Smallbone ini, dia mengajak keluarga berdoa setiap malam. David Smallbone 怎么做呢？他邀请家人每天晚上向神祷告。 Dan mereka berdoa, doa Bapa kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. 他们念主祷文的时候，还说我们日用的饮食，今日赐给我们。 Lalu dilanjutkan dengan doa, Tuhan jadilah kepala keluarga dalam keluarga ini. Apa yang Tuhan tunjukkan, itulah yang akan memimpin keluarga kami untuk menjalani hari-hari ke depan. 又是祷告，邀请神作为他的一家之主，要眷顾他们，引领他们走每一步。 Dia tidak ada uang, dia tidak ada pekerjaan. 没有钱，没有工作， Yang dia punya adalah Tuhan Yesus. 他只有主耶稣基督 Dan itu cukup, saudara. 就足够了。 Saudara, singkat cerita, mereka tidak tahu bagaimana melewati hari ke depan. Anak ada 6, 1 mau lahiran. Bagaimana dia bisa membiayai kehidupan keluarga. 长话短说，他们也不明白怎么去过生活，因为6个孩子将要生第7个，他们又没钱，怎么过生活呢？ Tapi karena mereka adalah keluarga yang taat kepada Tuhan, Tapi mereka melakukan 但是他们因为基督化家庭，他们遵守神的话， mereka melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. 他们就执行神所命令的，神所要他们做 Mereka 的。 hidup dalam kesatuan. 他们合一， Istrinya tidak mengomel-ngomel, memarah-marahi dia. Suami macam apa kamu? Anak ada 6, 1 di perut aku. Kamu tidak punya pekerjaan, kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak berguna. 妻子没有埋怨说，没有发牢骚说，你呀、怎么养活我们？你看我们6个孩子，在我肚子里还有一个，你真的无用。他没有这样说， Tidak dikatakan seperti itu, saudara. 一句不说。 Yang ada mereka bergandengan tangan, mereka berdoa setiap hari, memuji nama Tuhan setiap hari. 他们却手牵着手，每天面对以喜乐的心唱诗，面对这个生活。 Mereka berkomunikasi dengan kata-kata yang sopan, orang yang ramah, sehingga tetangga-tetangga itu suka dengan keberadaan mereka. 他们沟通的时候又礼貌又友好，所以邻里的人都很喜欢他们。 Dan nggak tahu dari mana mereka bisa melewati hidup hari-hari mereka. Tetangganya kadang-kadang kirim makanan kepada mereka. 他们到底也不明白他们怎么去维持生活，因为邻舍有时候也给他们分这个食物吃。 Saya lupa satu hal, ketika mereka doa setiap malam, David Smallbone ini selalu berdoa, Tuhan kami sekeluarga mau terus melayanimu seumur hidup kami. 我忘记说一句话，然后他们每天一起祷告的时候 ，David Smallbone 总是会说：“主啊，我们一家人都要一生服侍你。” Mereka juga tertanam di sebuah gereja di dalam komunitas, dan mereka juga tentunya mendapat perhatian dan bantuan dari komunitas orang-orang gereja. 他们也参与这个当地的教会，就是这个属灵的群体，也帮助了他们。 Mujizat Tuhan mereka alami. Kalau dipikir-pikir dari mana mereka bisa bertahan hidup? Nggak tahu, tapi mereka tetap bisa bertahan hidup. 一个又一个的神迹发生在他们家庭里，因为如果再想起到底他们怎么维持生活，也不知道。 Dan yang mereka tahu adalah hidup benar. 他们只知道他们正义的生活， Jangan jadi orang yang menipu, jangan jadi orang jahat. 不要说谎，不要欺骗，不要做坏人。 Keluarga saling mendukung, mensupport satu dengan yang lain. 家人互相维持。 Dan ketika anak-anaknya mulai besar, aktif melayani di gereja,
anak-anaknya satu-satu menjadi penyanyi rohani Kristen. 当孩子们长大了，就是在教会服侍神，一个一个成为了属灵歌曲的歌手。 Dan salah satunya Joel Smallbone, salah satu penyanyi yang sangat terkenal, penyanyi rohani Kristen di Amerika Serikat saat ini. 其中一个就是在美国非常有名的 Joel Smallbone，就是他的孩子。 Mereka mengalami mukjizat dari Tuhan karena mereka mengundang Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Mereka melibatkan Tuhan Yesus dan mereka mau taat kepada apa yang Tuhan Yesus perkatakan. 他们在家中一直不断的体验神的奇迹，是因为他们邀请耶稣进入家庭，他们要耶稣参与每个困难、每个生活困境，他们也要遵守上帝的旨意。 Saudara, alamilah berkat Tuhan di dalam keluarga kita yang rukun. 弟兄姐妹，我们要在我们和睦的家庭里体验神的福分， Undang Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita. 邀请耶稣进入我们家庭。 Saya selalu ingat papa saya bicara dari saya kecil, kalau ada masalah apapun itu, ada kecelakaan, ada kebutuhan yang besar, ada masalah-masalah, papa selalu bilang, Tuhan kita pasti pelihara kita, Tuhan kita maha kaya, Tuhan kita akan menolong kita. Saudara, kata-kata itu yang diperkatakan terus menjadi kekuatan seluruh keluarga. 我牢牢记住的就是我从小，当我们家庭面对困难的时候，不管是遇到什么意外的事，爸爸都会说，别担心，我们的神是丰盛的，我们的神会赐给我们，我们的神会让我们足够。 Dan banyak hal yang kita pikir bagaimana kita bisa melewati hari-hari seperti yang berat seperti itu. Tapi toh sampai sekarang ternyata Tuhan menguatkan kita bisa melewati semua dengan baik. 很多日子使我们不知所措，不知道怎么去度过。但是过来看，再回去看看，我们也不知道我们怎么过，就是神的奇迹。 Saya mendorong dan sangat berharap Tuhan memberkati seluruh keluarga, saudara sekalian, jemaat GMI Immanuel di dalam sebuah keharmonisan, kerukunan, kesatuan yang indah. 我盼望神可以赐福于我们以马内利堂的大家庭，每个里面的小家庭可以和睦同居。 Saya mengucapkan kongsi Sin Chun Meng En. 我们要说一句恭喜新春蒙恩 Di tahun yang baru ada berkat Tuhan yang berkelimpahan. 在这个新年有神丰盛的福分。 Jadilah keluarga yang rukun, berkomunikasilah dengan baik. 我们要成为一个和睦的家庭，我们要建立良好的沟通。 Hadirkanlah Kristus dalam rumah tangga dan alamilah pekerjaan Dia yang besar dan luar biasa. 我们要邀请基督进入我们家庭，我们要经历他伟大的作为。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang telah kami dengar. 主啊，我们感谢你，你的慈悲，你的眷顾，我们所听得到。 Biarlah setiap keluarga-keluarga GMI Immanuel adalah keluarga yang penuh dengan sukacita dan bahagia. 但愿每个以马内利堂会有的家庭都是充满喜乐， Yang hidup dalam kesatuan dan keharmonisan. 我们可以生活在和睦和统一当中， Saling mendukung satu dengan yang lain, mengasihi. 互相扶持。 Dan ya Tuhan, biarlah setiap keluarga mengalami keajaiban pekerjaan Tuhan yang luar biasa. 但愿我们每个家庭也可以经历神你奇妙的作为， Karena Engkaulah sumber dari segala berkat. 因为你是一切祝福的来源。 Hari-hari ke depan kami tidak tahu akan terjadi apa. 前面的日子我们不知道要面对什么， Tapi satu hal yang kami mohon ya Tuhan, 但我们祈求一件事， kami mohon penyertaan-Mu senantiasa beserta dengan kami. 求主不断的与我们同在。 Ketika kami melangkah bersama dengan Engkau, 当我们跟你一起行过这个道路的时候， kami akan melangkah dengan penuh sukacita dan bahagia damai sejahtera. 我们会以喜乐、幸福的心来一直度过。 Kami bersyukur Tuhan dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 祷告感恩是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家。 Thank you, Jesus. Jemaat-jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa syafaat.
会众请站立，我们要一起公祷。 Ada 2 pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap keluarga di GEM Immanuel. Kiranya kita bisa menjaga kerukunan dan keutuhan di dalam setiap keluarga kita. Dan yang kedua, kita berdoa di masa Lenten ini. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati memasuki nanti hampir 40 hari ke depan untuk Jumat Agung dan Paskah. 我们要为2项事情祷告。第一项，我们要为我们全体会友的家庭，我们可以在家庭中我们可以和谐，可以和睦。第二，我们要为我们全体会友在预备，在这个四旬斋里，这个40天里，我们可以预备好我们每个人的心，一直到受难节，一直到复活节。 Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. 我们一起开声祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan kasih Tuhan dan berkat Tuhan di dalam keluarga kami. Kami berdoa untuk semua keluarga yang ada di gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kami kasih yang mula-mula itu. Kasih di antara keluarga, kesabaran, hati yang memaafkan, hati yang terbuka, senantiasa mau menerima dan senantiasa mengampuni, menguatkan dan saling bertumbuh. Sehingga setiap keluarga yang ada di gerejamu ini sungguh-sungguh menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus, yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kami bertumbuh dan gerejamu akan bertumbuh karena setiap keluarga yang ada di gereja kami ini sungguh rukun di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan di masa Lenten ini kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami untuk kami semua boleh melihat kembali hidup kami. Kami boleh merefleksikan kembali panggilan kami. Kami boleh melihat kembali bagaimana kami menjalani hidup kami. Mempersiapkan hati kami memasuki hari-hari di mana kami akan bersama-sama mengingat kembali akan kesengsaraan Kristus, kematian Engkau dan kebangkitan-Mu di hari Paskah nanti. Kami berdoa untuk semua yang terlibat, baik panitia, baik semua yang akan melayani. Kami percaya Tuhan akan menolong dan kami semua setiap jemaat-jemaat Tuhan sungguh-sungguh memaknai masa Lenten, memasuki Jumat Agung dan Paskah nanti. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jemaat-jemaat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Kita akan membawa ke rumah Tuhan persembahan yang terbaik. 我们要把最好的献给神。 Kita naikkan bersama-sama berkat anak cucu. 我们一起来唱蒙福的子孙。 Mari bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Musik. Mari kita maknai lagu ini.
bersama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh, berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sungguh tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala kemuliaan, segala kemuliaan, todo ini Tuhanku. Ijen bai sanne, todo ini Tuhanku. Kami membawa persembahan ini ya Tuhan. 主啊，我们把我们的奉献献上， Dengan sepenuh hati kami membawa ke dalam rumah Tuhan. 我们以我们诚恳的心来到神你的面前， Ajar kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. 教导我们在我们每日生活当中， Kami membawa persembahan hidup kami di dalam Tuhan. 我们可以把我们的生命献上，当作活祭， Untuk kemuliaan Tuhan. 来荣耀主你的生命， Senantiasa berjalan di dalam kehendak Tuhan. 仍然行在神你的真道里， Menjadi terang di tengah dunia ini. 成为世上的光。 Sebab inilah persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. 因为这是神你所许悦的奉献。 Demikian kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus. 我们如此祷告，奉靠我主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Cepat dipersilakan duduk kembali. 会众请坐。 Shalom saudara, masa Lenten membawa kita berdiri lebih dekat dengan salib Kristus.
di mana kita merenungkan kembali harga yang harus dibayar Yesus bagi keselamatan kita. Pada masa Lenten ini, kita diajak untuk kembali menatap kepada salib yang penuh dengan darah, luka, dan kasih pengorbanan yang tak terucapkan dengan kata-kata. Sebagaimana seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, ketika ada bahaya datang, ia memilih untuk melindungi anaknya, walaupun ada konsekuensi bahaya yang harus dia hadapi. Ia bersedia terluka agar sang anak tetap hidup. Demikianlah kasih Tuhan Yesus menghadapi jalan salib. Ia tidak mundur, ia tidak menyerah, meski tahu penderitaan itu begitu berat, seperti tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, di bulan Maret ini, saya mengajak kita semua untuk datang dengan hati yang hancur, meratapi semua dosa dan kesalahan kita, sekaligus dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Kristus telah menebus dan menggantikan semua hukum dosa kita. Mari kita hidup di dalam pertobatan yang sungguh, menjaga kesucian hidup kita, hidup rendah hati, belajar mengasihi dan mengampuni sesama, sehingga ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Jadilah murid Kristus yang semakin dewasa dan semakin serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Taat dan setia melakukan firman. Saudara sekalian, pada masa Lenten ini, di dalam tema-tema khotbah setiap hari Minggu, kita akan memikirkan, merenungkan tentang 7 perkataan salib. 弟兄姐妹，在我们的4旬期，就是我们预备思念耶稣的受难日，我们的讲道会有主耶稣在十字架上说出的7句话。 Minggu lalu kita sudah merenungkan perkataan salib yang pertama. 上星期我们已经一起默想了第1句话。 Dan minggu depan, saudara, kita akan melanjutkan dengan perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan yang kedua di atas kayu salib. 下个主日，我们将要一起思考耶稣在十字架上说的第2句话。 Dan pada peringatan Paskah Kebangkitan, kita akan membahas, merenungkan tentang perkataan Tuhan Yesus pertama yang diucapkan setelah kebangkitannya. 在复活节崇拜会的时候，我们就一起思考主耶稣复活之后说出的第1句话。 Maka saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara kita boleh setia mengikuti ibadah-ibadah di dalam kebaktian yang kita selenggarakan, sehingga kita dapat memahami secara penuh kasih Tuhan, belajar melalui 7 perkataan salib dan 1 perkataan setelah kebangkitannya. 所以我呼吁大家，我也非常盼望弟兄姐妹能够衷心参与我们的一系列讲到主题，就是耶稣在十字架上的7句话，还有一直到我们复活节崇拜会的耶稣复活后说的第1句话。 Dan saudara, minggu depan kita kembali ibadah 2 kebaktian seperti biasa. 下周呢，我们照常有2个崇拜会。 Saudara, pada masa Lenten ini juga saya sangat berharap sekali semua kita boleh menjalankan renungan disiplin rohani Lenten yang sudah disediakan oleh gereja. 还有呢，在这个4旬期间，我非常盼望弟兄姐妹可以在我们属灵纪律上操练自己。 Baik secara pribadi, kita juga boleh mengajak keluarga kita maupun juga di setiap kelompok kecil live yang ada. 个人也好，要是与家人更好，要是我们参与生命小组里面，我们也可以一起执行操练。 Dan saudara sekalian, setelah ibadah ini di lobi lantai 1 akan ada bazar buku-buku rohani yang baik. Bapak Ibu bisa melihat dan juga bisa membelinya menjadi referensi pertumbuhan iman kita. 还有，在我们崇拜会结束之后，我们在1楼大厅有这个属灵书籍的义卖会，我们可以看看，然后购买几个对我们的信心有益的书籍。 Demikian warta kita hari ini, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doksologi, kita menerima berkat Tuhan. 报告到此，请贵重站立。我们3一颂之后要领受神的祝福。 不天之下。
愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan kiranya menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali, 会众 kita 请坐 bersatu dulu sejenak. 我们摸祷。 Selamat hari Minggu, kongsi-kongsi, Tuhan memberkati kita sekalian. 主日平安，恭喜恭喜！上帝祝福我们每一位。 Dalam kasih kami diberkati, keluarga seiman yang sehati, saling mengasihi, mengampuni, menguatkan dan selalu dalam kasih. Dalam kasih kami diberkati,